Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 8 April 2023. Umat Islam perlu meneruskan amalan berkongsi rezeki dan tidak hanya tertumpu semasa bulan Ramadan sahaja. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Balong, Dato' Hamid Awang berkata, amalan seumpama berupaya memupuk semangat persaudaraan dan bersyukur atas nikmat yang dikurniakan Allah. Menurut beliau, amalan murni ini boleh dipupuk dengan menggalakkan penglibatan masyarakat terutama golongan muda dalam program bermanfaat seperti gotong royong memasak berobok anjuran Giat Mara Tawau. Harapan kita masa akan datang kalau boleh berkongsi rezeki ini kita dapat adakan, anjurkan di masa-masa dan waktu-waktu yang sesuai untuk kita agih-agihkan kepada masyarakat Islam kita khususnya di daerah Tawau ini. Beliau ditemui pemberita selepas mengagihkan 1,000 bekas berobok kepada pengguna jalan raya di Tawau. Sementara itu, Timbalan Pengarah Giat Mara Sabah Bahagian Latihan dan Kurikulum, Irwan Samsudin berkata, program ini antara usaha pihaknya mendekati masyarakat selain mengimarahkan bulan Ramadan. Tujuan ataupun program ini dilaksanakan adalah untuk mendekatkan lagi Giat Mara itu sendiri kepada komunitas setempat agar lebih dikenali sebagai sebuah penyedia institusi latihan kemahiran lah, dan di samping itu mengimarahkan lagi bulan Ramadan yang mulia ini. Seramai 6 tenaga pengajar dan 40 pelatih menjayakan program berkenaan dengan kerjasama pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Balong. Majlis Ugama Islam Sabah Muiz menyenaraikan 350 penerima bantuan zakat fitrah sempena Ramadan dan Aidilfitri bagi kawasan Apas di Tawau. Timbalan yang di-Pertua Muiz, Ustaz Malai Ahmad berkata, bantuan dikreditkan terus ke akaun penerima atau diserahkan dalam majlis pengagihan di beberapa kawasan terpilih. Menurutnya, pengagihan bantuan secara bersemuka masih dilaksana Muiz sebagai medium menyantuni rakyat bersama pemimpin setempat sekaligus memantau keberkesanan bantuan dan melihat keperluan lain yang diperlukan golongan asnaf dari semasa ke semasa. Penyerahan pada beberapa tahun ini kebanyakannya kita bank in terus kepada akaun mereka. Tapi bagaimanapun tetap kita adakan majlis-majlis penyerahan yang melibatkan pemimpin setempat supaya penyerahan ini ada sentuhan kepada mereka. Ustaz Malai Ali berkata demikian kepada pemberita ketika majlis pengagihan zakat fitrah di Masjid Cahaya Raudah Taman PPR Sri Apas Tawau. Agihan bantuan kepada 25 penerima yang layak di kawasan ini diharap dapat menceriakan sambutan Aidilfitri golongan berkenaan. Perwujudan Bazar Ramadan Rahmah BRR di Sabindo Plaza Tawau yang menyediakan pelbagai menu dengan harga serendah RM5 disambut baik peniaga dan pengunjung bazar berkenaan. Bagi peniaga, BRR ini memberi peluang kepada mereka menyediakan juadah berbuka puasa pada harga lebih rendah yang sememangnya menjadi pilihan pengunjung. Menu Rahmah ni untuk membantu orang yang memerlukan, bang. Harga berpatutanlah. Macam minuman kami jual satu RM3. Kalau beli 3 kami bagi RM8. Sama juga makanan, bang. Kami bagi harga RM5 paling rendah. Dari segi sambutan dia macam mana? Ada okeylah, bang. Kami semenjak kami buat menu Rahmah ni, bang, okey terbaiklah. Sambutan pun ada memuaskanlah. Kami memang ikut pesuruhan kerajaan untuk kemampuan menu Rahmah ni harga RM5 sejaklah. Kalau di Bazar Ramadan Tawau ni rasanya berpatutan lah agaknya. Dan rasanya menu-menu yang disediakan pun begitu banyak dan sesuai lah dengan harga yang ditawarkan kepada pelanggan masa berpuasa. Jadi nampaknya para peniaga ini bijak jugalah untuk mendapatkan macam mana untuk menarik pelanggan. Okeylah juga, janji rasa okey, kalau harga ngampun okeylah. Buat setakat ni di bazar saya belum jumpa lagi lah, tapi baru saya first time pergi bazar ni. Okey, sesuai. Untuk kami yang pekerja begini okeylah. So, harga di sini gimana? Okeylah juga bagi saya.
Selain BRR Sabendo Plaza Tawau, terdapat 2 lagi BRR di Sabah, iaitu BRR Lintasan Diasoka Kota Kinabalu dan BRR Juara Sport Arena Ketiau Putatan. Seramai 30 pengusaha di Tawau menerima bantuan peralatan penanaman rumpai laut bernilai RM10,000 setiap seorang dengan kerjasama Jabatan Perikanan Tawau dan Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS. Pegawai Wilayah Jabatan Perikanan Tawau, Muhammad Rizal Sokraji berkata, pihaknya telah menerima lebih 100 permohonan namun memerlukan pengesahan lanjut memandangkan isu kawasan penanaman bertindih dan tidak tetap. Kita telah mendapat tu kawasan dan dalam proseslah untuk pewartaan dan kita dalam proses juga penandaan dan penyusunan semula kemungkinan selepas ini kita akan ada kawasan yang lebih luas untuk menternak dan kita dapat membantu lebih ramai orang lah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan berkenaan bersama Presiden PHRS Tan Sri Liew Yun Fa di Jabatan Perikanan Stesen Sungai Iman di Tawau. Sementara itu, Presiden PHRS Tan Sri Liew berkata, bantuan tahunan itu secara tidak langsung membolehkan pengusaha mempertingkat hasil tanaman rumpai lebih lumayan, produktif dan selamat. Saya berharap orang kampung yang sudah terima bantuan-bantuan ini jangan abaikan kerana inilah satu keikhlasan daripada pemimpin negeri dan juga kerajaan negeri Sabah JRS pada hari ini membantu rakyat yang telah susah di peringkat kampung-kampung. Terdapat lebih 200 pengusaha rumpai laut di sekitar Tawau yang berupaya menghasilkan sebanyak 1.5 tan rumpai laut kering sebulan untuk dieksport ke Indonesia dan China. Persatuan Teksi Limousin Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA menyambut baik pelanjutan had usia penggunaan kenderaan teksi dan e-hailing. Bagaimanapun, pengurusinya Syamsuddin Muhammad Shah mahu pelanjutannya dikekalkan sehingga ke 18 tahun terutama bagi penggunaan kenderaan teksi. Kita tiada masalah juga untuk had usia kenderaan itu kepada 15 tahun. Kita mohonlah pada kerajaan supaya kekalkan kepada 18 tahun. Maksud dia kalau dibenarkan pun rayuan itu setahun berpandukan kelulusan Puspakom. Kita mohonlah sampai 18 tahun. Beliau bercakap kepada RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai pelanjutan had usia penggunaan kenderaan teksi dan e-hailing di seluruh negara dinaikkan kepada 15 tahun. Baru-baru ini, Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD memutuskan had usia penggunaan kenderaan bagi teksi dan e-hailing dilanjutkan sehingga 15 tahun berbanding 10 tahun sebelum ini, selaras hasrat Kementerian Pengangkutan untuk menambah baik sistem pengangkutan awam negara. Pelanjutan tersebut terpakai bagi kenderaan dalam kelas lesen teksi dan e-hailing yang telah mencapai had usia maksimum bermula 1 Januari tahun ini. Susulan permohonan penghuni kondominium Jesselton View di Kota Kinabalu meminta Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di BKK menjadikan laluan kecemasan Lorong Palas 3 sebagai laluan kekal ke kawasan kondo berkenaan. Pengarah Jabatan Pengangkutan dan Trafik di BKK, Saiman Anggak, menerusi kenyataan berkata, penggunaan laluan menghubungkan kondo ini ke Taman Sentosa perlu terlebih dahulu mendapat persetujuan penduduk taman berkenaan. Ini termasuk kerja naik taraf jalan dan kemudahan berkaitan yang jelas dinyatakan dalam pelan trafik yang diluluskan dan dipersetujui pemaju di peringkat awal lagi. Ketika ini, laluan tersebut hanya kegunaan kecemasan seperti laluan pasukan bomba dan penyelamat dan pihak syarikat pengurusan perumahan bertanggungjawab sepenuhnya memastikan laluan tidak disalahguna oleh kenderaan biasa. Sehubungan itu, Saiman menegaskan jalan penempatan dikekalkan sebagai jalan masuk ke Jesselton View Kondominium. Lebih 3,000 pemimpin akar umbi di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tunku menyertai Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat. Ini termasuk 35 ketua cawangan sebuah parti tempatan Sabah yang mengumumkan keluar parti untuk menyertai Gagasan Rakyat bagi menyokong kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor.
Pemimpin Pembangunan Masyarakat Dun Tunku, Abdul Momin Ancai berkata, penyertaan berkenaan atas keyakinan terhadap parti tersebut dan kemampuan membangunkan Sabah sebagai sebuah negeri maju. Menyokong sepenuhnya kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ji bin Haji Nor selaku Ketua Menteri Sabah dan merangkap Presiden Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS. Berdasarkan matlamat dan hala tuju Kerajaan Negeri Sabah demi keamanan dan juga keharmonian. Sementara itu, Ahli Majlis Tertinggi Gagasan Rakyat, Datuk Abdul Hakim Gulam Hassan berkata, penyertaan beramai-ramai ini memperlihat bahawa rakyat Sabah mahukan sebuah parti tempatan selain yakin dengan kepimpinan Ketua Menteri memajukan Sabah. Alhamdulillah kita melihat sambutan Parti Gagasan Rakyat Sabah ataupun dikenali sebagai Parti PGRS ini begitu menggalakkan. Yang mana hari ini lebih ramai di kalangan pimpinan-pimpinan Sabah dan juga masyarakat di negeri Sabah ini yang ingin melihatkan satu penyatuan rakyat di negeri Sabah ini. Mereka menyatakan demikian dalam sidang media di Lahad Datu. Sementara itu, dalam sidang media berasingan, Parti Harapan Rakyat Sabah PHRS berhasrat untuk melebarkan sayapnya di kawasan pantai timur Sabah selaras hala tuju parti ini bagi memberi fokus terhadap pembangunan kemudahan infrastruktur. Presidennya Tan Sri Liew Yun Fa berkata pihaknya mengambil pendekatan mesra dan menyokong kerajaan negeri, pimpinan Datuk Seri Panglima Haji Ji Nor demi membangunkan Sabah bersama. Kita sama-sama menyokong kerajaan yang prihatin, yang sedia berkongsi kuasa dengan semua yang sedia ada. Kita boleh gabung sesama, seduduk dalam sesuatu baris untuk berbincang hak-hak di negeri Sabah ini. Beliau bercakap dalam sidang media di pejabatnya di Tawau. Baik, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini. Saya Nur Hazimah Radik, Salam Malaysia Madani. Terima kasih tak semimon. Setia bersama ATM Sabah. 你是我们的动力，你是我们的灵感。Kami patuhi amuan. Ia akan Okay, mic check 1 2 let's go. You know what it is. Yang sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis. Setiap halaman akhbar, siang dan malam full bar. Bila bangun pagi radio kami kan bertanya kabar. Apa kabar? Jangan gusar, harimu pastikan bersinar. Salam kami rakam, arti yang pilihan. Unggul tanpa sempadan, always be number one. You are the inspiration.